السلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر الله سبحانه وتعالى كتاب الله العزيز أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. قال النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر كلام لا إله إلا الله رسول الجنة أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Tuhan dunia. Salawat dan salam ke atas Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda, ahli-ahli keluarga baginda. Bersyukur kepada Allah letakkan kita di sebaik-baik tempat, iaitu di rumah Allah, dengan azan dilakukan, sayu hati apabila terdengar seruan ilahi. Gembira rasanya hati apabila Allah jemput kita datang di rumah Allah. Dalam berbelian manusia, ibu dan ayah sekalian, Allah pilih kita. Inilah yang dikatakan nikmat. Ini yang dikatakan nikmat. Inilah dikatakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Siang tadi sibuk dengan duniawi, sibuk dengan cucu, sibuk dengan pisang, sibuk dengan macam-macam lah. Pokok kotak, rumah nak kerui, macam-macam kita sibuk. Boleh borel lah, boleh tu, boleh ayam, cukup tak cukup. Masak nasi 2 kali hari, masak air 2 kali goreng, sibuk. Kalau kita ingat kembali nostalgia masa muda-muda dulu, berapa banyak masa kita habiskan dengan keduniaan, usaha atas dunia. Banyak tu. Doktor suruh kita tidur berapa jam betul ni? 8 jam. Rasulullah sendiri 5 jam ni. Doktor suruh tidur 8 jam satu hari. Satu hari ada berapa jam? 24 jam. Mana 8 jam 1/3. Hidup 60, 70 tahun, ambil 60 tahun kita umur kita hidup, umur Rasulullah 63 tahun, tidur saja 20 tahun. Rugilah. Rugi ya Allah. Tangkuk saya sakit dah. Sini ah. Letak batu. Lalu letak itu betul. 20 tahun. Rugi. Mak rugi mak. Rugi. Dah 20 tahun. 1/3 daripada 24 jam, 8 jam. Dari 8 jam tidur, 60 tahun umur kita keseluruhan. All in hidup kita tu 20 tahun tidur saja. 20 tahun tidur saja. Happy masa macam. Tetapi apabila tidur ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidur dalam agama 20 tahun tidur dalam ibadat. Itu moral the story. 20 tahun hidup kita dengan sunnah, tidur saja 20 tahun, hidup dengan sunnah. Sebelum tidur ambil wudu, baca surah-surah ruqyah, muhasabah diri, halalkan hutang-hutang orang. Besok hidup balik, kutip balik hutang. Dia faham tu. Hutang ada 20,000 kau mat, dalam
tertinggalnya kita, terlewatnya kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun tidur dulu. Betul. Kalau 20 tahun, kita habis 20 tahun tidur bukan kadang sunat. Kita tidur main tidur. Main tidur pun macam tu kan. Dengan doa tak ada, dengan sembahyang tak ambil 20 tahun tidur dalam keadaan kelalaian, tidur dalam keadaan tak dapat manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rugilah. Rugi 20 tahun lama. Nak bosankan nak power dah dalam power 19 bulan lagi. Betul. 19 bulan lagi. Dalam power dah 19 bulan lagi. Bosan lagi dengan tapak kaki bosan dua jari tangannya. Kita bosan sampai 20 tahun. Lama. Habis 20 tahun. Makan tidur. Buang air besar kecil 20 tahun lagi. 20 tahun ibadat dengan Allah 8 jam. Kira balik ibadat dengan Allah 8 jam cukup tak 8 jam? Balik awal dulu. 8 jam ibadat dengan Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah bagikan masa dia pada 3 bahagian 8. Tapi Imam Al-Ghazali bagi potong-potong 8 jam tahmid, tauhid, mengaji tala ilmu, tala kitab 8 jam. Tidur 8 jam. Tapi kita dah 8 jam betul kita ibadat dengan Allah. Itu penting muhasabah ini. 8 jam kita ni ibu dan ayah sekalian waktu kita 8 jam untuk ibadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sembahyang kita, dengan kehidupan kita 8 jam, tahu-tahu orang talqin dekat imam. Allah Akbar. Masa itulah baru kita rasa pentingnya ilmu. Rugilah nak ilmu. Rugi dulu 20 tahun kalau tidur rugi. 20 tahun nanti rugi. Kira balik umur kita 20 tahun tu, ya Allah Akbar. Rasa kerugian dalam hati kita. Jadi ibu dan ayah sekalian, kita akhir zaman, umat kita ni keadaan kita hidup sekarang kan, keadaan kita kecil. Akhir zaman ni kehidupan yang terlalu sampai satu tahap orang yang paling baik nampak orang buat maksiat, kau kita berjalan. Orang paling baik ni, orang yang paling beriman, yang paling hebat sekali, yang paling baik. Lihat orang yang buat maksiat tepi-tepi jalan, apa dia cakap? Jangan buat kat sini, buat dekat terlindung sikit. Malu orang nampak. Itu yang paling baik. Tu imam habis paling baik tu. Itu perkataan yang keluar. Bukan nak cakap sungguh buat topik lain, tak orang nampak malu. Mudah-mudahan Allah tak hantar kita di zaman itu. Inilah zaman kita, zaman Qarun, zaman Firaun. Dia bunuh anak lelaki. Zaman Firaun habis semua bayi lelaki, dosa. Bayi lelaki habis bunuh. Sebab apa? Sebab dia punya pendeta dia beritahu akan lahir seorang bayi yang akan menghancurkan kerajaan tuanku. Dapat perintah dari Firaun, bayi lelaki yang lahir di bumi Mesir ini bunuh. Habis. Licin bayi lelaki. Asal nampak ibu yang dia dah cam tu, setiap rumah dia cam. Okey, dia ibu ni hamil. Okey, tunggu. Lahir tengok anak lelaki, anak lelaki terus bunuh. Fikir Firaun terus bunuh. Habis pula bayi lelaki lama, tak ada lelaki dekat negeri Mesir. Jadi selang setahun. Tahun yang bunuh, tahun depan tak. Tahun depan bunuh, tahun tu tak. Selang. Bunuh bayi lelaki. Zaman jahiliyah, dia tanam hidup bayi perempuan. Zaman jahiliyah, dia tanam hidup bayi perempuan. Tetapi zaman sekarang tak kira perempuan, lelaki, habis bicin. Pam dalam jamban. Lempar topi longkang, tong sampah, anjing bonggong bawa. Ini zaman kita hidup. Ini zaman kita hidup sekarang. Jadi muslimin muslimat rahimullah,
Bersyukurlah Allah pun sana baik itu bersyukur dengan Allah yang banyak. Allah tak kata mana? Tokek sini, lepas tu dapat pula kita. Kita tak laki kita punya kita. Itu dia punya mukadimah tu biasa. Nama mukadimah. Untuk siapa apa? Musuh apa? Dua boleh. Madrasah musuh dua. Baru start ahad itu. Muka surat 2 madrasah. Semua yang otak-otak ya datang. Subuh. Yang muda-muda kelas bahasa. Mana pergi tu? Semua yang otak-otak. Semua yang dah nyalamu. Ya alhamdulillah nampak lah juga. Muda ni. Pengenalan akidah tauhid dan keistimewaan. Kita sambung. Masya-Allah, beri tumpuan, beri insya-Allah. Tengok ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 136. Kita tengok sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala والكتاب الذي أنزل من القبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العلي العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala makhluknya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauh. Ayat Al-Quran. Tahu tak mengenai itu? Allah bagi tahu. Allah supaya kita tetapkan iman kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran, kitab yang diturunkan, kepada malaikat-malaikat, kepada Rasul-Rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauh. Ini kita faham. Banyak muzakarah bab rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul-Rasul, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada hari akhirat dan kadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua kata rukun iman, semua kata. Makna dia rukun iman 6 perkara tu. Makna percaya sahaja tak jadi. Percaya sahaja tak jadi, dia kena amalan itu penting. Percaya saja tak jadi. Allah berkuasa, Allah berkuasa. Allah Maha Pencipta. Yes, Allah Maha Pencipta dalam hati kita. Iktiqad kita Allah Maha Pencipta. Tetapi amalan kita hancur. So sembahyang tak nak sembahyang, so tutup aurat tak nak tutup aurat, habis lintang pukak kehidupan apabila tak ada keimanan dalam hati. Semua orang beriman. Kau tanya orang duduk dalam penjara, kau tanya orang yang nak hukum dekat bilik menanti, bilik menunggu, wajib kau nak hukum gantung sampai mati. Tanya beriman, Allah Maha Pencipta, ya, Allah Maha Pencipta. Siapa ciptakan bumi? Allah. Siapa ciptakan langit? Allah. Semua jawab kemudian Allah, 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 Allah. Tetapi amalan tak serupa macam perkataan. Saja ini juga. Apabila dah ditukar dalam hati, Allah berkuasa, kita punya amalan kita
taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya wahai orang-orang, ya ayyuhallazina, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina, wahai orang-orang aminu, tetaplah imankan. Wahai orang-orang yang beriman, diseru kepada orang-orang yang beriman. Itu yang apabila kita syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, makna dia kita kategori orang yang beriman. Tak cukup dengan syahadah. Tidak, tak cukup dengan syahadah. Orang beriman, kerana amalan kita ni serupa macam orang Islam. Tengok sekarang tuan-tuan sekalian, hadirin dan hadirat sekalian, kita tengok sekarang macam mana amalan orang Islam. Adakah amalan orang Islam serupa apa yang disuruh oleh Nabi SAW? Dan kita tengok bab sembahyang cukup. Bab sembahyang, perintah pertama dalam kehidupan sembahyanglah. Mayang boleh wakil? Boleh wakil mayang? Okey, zakat boleh wakil tak? Boleh zakat. Kahwin? Ya leh. Kahwin boleh wakil je leh. Kahwin. Tuan-tuan, kahwin boleh wakil ayah. Kahwin boleh wakil tak? Kita nak nikah ke wakil korang. Okey, kita duduk dekat London tu. Kita punya calon isteri dekat mana? Dekat Senawang. Dekat Taman Cempaka. Nak balik tak boleh? Nikah boleh wakil. Cuma sembahyang tak boleh wakil. Sebab apa tak boleh wakil? Rasulullah minta direct daripada Allah Subhanahu, direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain diturunkan melalui wahyu. Diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kita percaya kepada malaikat perangai kita dah syukur. Malaikat percaya pada kitab-kitab Allah. Satu hari berapa banyak kita buka Al-Quran? Satu hari berapa banyak kita buka Al-Quran? Berapa kali kita tengok mushaf Al-Quran? Tak payah baca lagi lah. Buka, tengok mushaf Al-Quran, tutup balik. Satu hari berapa kali kita buka mushaf Al-Quran? Kita tengok dalam Al-Quran, tak baca lagi, buka, tutup balik. Ambil berkat. Anggur sengaja. Buka, ambil berkat, tutup balik. Tak payah baca, buka, tengok mushaf. Tengok tulisan. Boleh pahala tak? Tutup balik. Allah. Ada tak? Habis hancur. Sibuk? Cucu sibuk. Cucu banyak nak. Mak tak apa salah mak. Mak tak apa benda. Cucu tu beranak tak pandai. Beranak pandai. Jaga anak tak pandai. Habis saya kalau tak sampai tak lah. Habis. Satu hari tak baca Al-Quran, satu titik hitam dalam hati. Tak dengar hadis Nabi, satu titik hitam dalam hati. Al-Quran. Al-Quran kalau kita letak sekadar hiasan, tengok ke akhirat nanti macam mana. Al-Quran, kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkata-kata. Ghalib kita tengok, memang asal tulisan. Kita baca tadi, kita baca tadi. Tetapi Allah Ta'ala yang berkata dalam Al-Quran. Suruh ikut Al-Quran, dalil dalam Al-Quran, ikut bagaimana keadaan Al-Quran, kita ikut, takkan sesat kita sampai bila-bila. Kalau tak ikut tu tengoklah. Dia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauh. Tak ikut Al-Quran. Atau hari berapa? Yang jadi syafaat, yang beri syafaat di dalam kubur, antaranya Al-Quran. Dalam kubur, kalau kita memelihara Al-Quran, ke dalam kubur nanti Al-Quran akan menyerupai seorang pemuda yang akan teman kita dalam kubur. Al-Quran. Baik, kadang-kadang tak pernah baca Quran macam aduh, alif batak tak pernah. Astagfirullahaladzim. Alif batak tak pernah. Bodoh lain pernah. Kalau biasa tak boleh, baca Yasin tak boleh dah. Semua boleh tutup Yasin tak boleh. Bahawa dulu, kalau saya dulu lah, mak situ, abah dia tu, kalau anak-anak tak pandai baca Al-Quran, tak bagi keluar rumah. Tak? Anak-anak, dia dulu
ayah tuan-tuan semua, ayah-ayah semua, tak pandai baca Al-Quran, tak bagi keluar rumah malu, takut orang tahu anak tak pandai baca Al-Quran. Tapi sekarang tak kira bangga. Tak apa anak dan tak boleh baca, tak apa janji pandai. Ambil kau. Janji SPM 9A, janji SPM 8A, berapa SPM 9A. Tak tanya. Pilih nanti tak tanya. Boleh baca Al-Quran tak tanya. Kereta. Pakai kereta apa? Kereta kata, tak payah minta maaf. Balik. Ambil kau. Pilih calon tak tanya. Sembahyang, tak lagi tak tanya. Menantu pakai sopan pendek tak apa. Calon menantu tak apa. Menantu dan pakai alpat, dan pakai estima, dapat menjalan. Pakai sopan pendek turun tak apa. Acik timu. Tak apa. Jadi dapat sonang kan acik. Sonang apa? Sonang kamu kudu minum pondok. Sonang kamu kudu minum pondok. Habis anak tak sembahyang tak apa. Allah apa kesian. Hanya sembahyang. Ibu ayah. Lalu menantu boleh sembahyang. Bapak nak jadi menantu lelaki. Tanya bah ibadat. Tengok perangai. Subuh bangun pukul. Main bola pakai seluar pendek ke pakai seluar panjang. Tengok semua. Sebab nak jaga anak. Kalau yang lelaki tak betul jalan, macam mana nak memelihara anak kita yang perempuan? Ini amanah. Anak perempuan itu amanah. Perempuan Allah Ta'ala bagi amanah. Dunia ni tak, ya Rasulullah, dunia ni penyeri bagi dunia, aksesori dunia ni perempuan. Kalau yang bola kanan yang tak ada apa jadi begitu. Hari-hari telanggar tiang, poning kepala. Perempuan tak ada. Dia betul tipu. Cuba tengok orang yang kurang bernasib baik takkan kahwin lagi, kan poning kepala. Dia tak tipu. Padahal tengah pantang lagi poning kepala. Lain-lain anak tengah pantang kat Kuala Lumpur, kat Kuala Lumpur tengah, kat Kuala Lumpur. Tak nanti pantang kan? Lagi poning kepala. Istighfar lagi, astagfirullah, astagfirullah. Nak puasa lagi susah. Jadi hadirin hadirat sekalian, Al-Quran penting. Kita Allah, kita percaya dia tak jadi. Kalau kita tak baca kita Allah tak jadi. Percaya saja baru. Ada Al-Quran bantai perhiasan, berkapuk Al-Quran. Kalau tengok dia punya lumut dekat Al-Quran 2 inci. 3 inci tak 3 inci, lumut saja. Dia punya lumut saja. Tak baca-baca Al-Quran. Ada yang tahu Al-Quran tak ada kat rumah langsung. Buku cerita banyak, buku cinta, buku tu, buku ni banyak. Al-Quran ada. Tak ambil oleh Al-Quran tak ada kat rumah. Hafiz zulumat masuk. Zulumat apa? Zulumat bunuh ibadat. Tak ada sorry kat rumah, tak ada. Tak ada Al-Quran. Konten Al-Quran. Dari sekarang latih cucu banyak ke baca Al-Quran. Jangan dah puasa nanti tak tahu baca Al-Quran. Malu. Al-Quran tak pandai jawi 2 kali tak pandai. Budak sekarang pandai jawi. Pandai jawi tak pandai. Habis hancur. Jawi tak pandai. Jawi tak apa lagi. Bukan disyariatkan hanya tulisan saja. Tapi Al-Quran disyariatkan. Percaya kepada Rasul Allah. Dah cakap tadi percaya pada Al-Quran. Percaya pada hari akhirat. Hari akhirat tak nampak. Siapa pernah mati? Sini tak pernah mati. Kalau pernah mati tak hidup lagi loket sini. Tak boleh hadiri kuliah duduk dalam kubur. Susah tak? Susah. Rasulullah pun merasai kesusahan apabila dah Sangkaratul maut. Susah. Tuan-tuan, susah Sangkaratul maut. Jangan fikir kita muda kita mau hilang Adik jangan fikir muda kita lambat. Tak ada. Allah tak kira masuk akhirat. Sampai ke ayat Allah Akbar akhirat. Dia mahsyar, benda yang mengerikan. Bayangkanlah kita punya padang mahsyar tu, dia punya lantai umpama tembaga yang sedang mendidih. Lantai di yaumil mahsyar umpama tembaga yang sedang mendidih. Nak bijak macam mana? Matahari dengan atas kepala doket matahari. Sekarang ni berapa juta batu matahari. Jauh. Nak masuk yaumil mahsyar. Susah ya Allah.
saat kematian sampai maut mata ke atas pandang dulu. Susah yang mati susah. Kita tak terasa mati, kita tak kisah. Rasulullah beritahu orang yang paling cerdik memikirkan lepas dia mati dia nak bawa apa. Orang yang paling cerdik lepas dia mati dia nak bawa apa. Sekarang ni kita tak ada, kita fikir pasal kereta kita, insurans siapa nak bayar. Kereta dan bulan-bulan siapa nak bayar. Bini dan siapa nak jaga. Alah, kita mati bini kahwin lain ni. Iya. Rasulullah kata, apa yang kita mati kita nak bawa apa? Apa kita nak bawa? Apa benda kita nak bawa lepas kita mati? Nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak bawa apa? Tak payah fikir soal anak dah. Kalau kita nak mati, tak payah fikir soal anak, tak payah fikir soal siapa-siapa. Fikir antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu kajian dilakukan. Dia buat mirip padang mahsyar. Okey, dia buat satu kotak, dinding, lantai daripada besi. Lantai besi, dinding topi itu aluminium. Letak kat dalam tu, bawah tu dinyalakan api. Dalam tu diletakkan omak baru dengan anak banyak tadi. Mula-mula ibu beruk ni program anak dukung. Api nyala, start nyala. Okey, 1 minit, 2 minit, 3 sampai 5 minit boleh tahan dia. Dah 10 minit api dinyalakan kat bawah tu, binatang dalam tu duduk tak tahu arah. Langgar tak boleh keluar, dipagar. Langgar tu panas dalam panik. Dan 30 minit bosi itu dah jadi macam baru. Tahu tak? Bosi itu, panik api itu dah jadi macam baru. Lepas tu apa dah ke ibu binatang ni, ibu pada bawah ni, dia ambil anak dia, dia letak pada pijak anak. Dia letak anak ke bawah, dia pijak anak. Itu macam dah di yaumil mahsyar. Tak sampai dah kita anak yang disayangi tinggal, suami yang dicintai tinggal, isteri yang dicintai tinggal. Di yaumil mahsyar semua sekali sibuk dengan misah, dengan dihisap amalan masing-masing. Allah Rabbi. Nak sampai ke akhirat dia tak tahu macam mana keadaan. Rasulullah cakap akhirat ni dahsyat. Akhirat sungguh dahsyat. Ulama beritahu matahari kan sejengkal atas kepala. Ada beritahu satu pusat anak panah. Matahari satu pusat anak panah. Bayangkan dengan kesakitan kepedihan di yaumil mahsyar. Tengok Pak Iman, tanya Pak akhirat, yaumil mahsyar semua pasal akhirat tak masuk dalam hati, semua pasal api neraka Allah tak masuk dalam hati. Boleh tersenyum, tergolak semua pasal api neraka Allah, bahkan boleh main-main lagi dalam bab akidah. Lagi siut. Akhir mahsyar nanti tak ada jual tahu, nanti dia ada jual tahu. Sakit hati. Dekat yaumil mahsyar, panik kan orang kita pasal matahari enggak panik. Ai tahu keluar, tak apa dia jual tahu ni. Kita boleh main. Lalu sekarang kita di situ mana? Memang bola habis semua bola. Itu yang ada ilmu sikit ni sakit hati dulu. Bahwa mempermainkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nak jual itu buku di mahsyar, tak boleh uli. Kan ada nak jual itu buku di mahsyar. Tak apa mana nanti tak ada jual itu jual dia, itu boleh lah. Singgit dia bagi boleh satu ekstra satu. Ingat mahsyar ini memang ini mahsyar. Jual itu. Jual pisang, jual tu, jual ni. Habis. Habis. Terpesong ada puasa, buka roti, buka pung. Dia cakap apa? Kau puasa berapa Allah? Mau jahit semua. Firaun mengaku jadi Tuhan tu. Tapi Azazil tak mengaku jadi Tuhan. Walaupun jahat Azazil tak mengaku jadi Tuhan. Manusia kalau jahat lebih jahat iblis. Ada ni Firaun. Yang iblis mengaku jadi Tuhan. Namrud laknatullah
mengaku jadi Tuhan. Suruh sembah dia, suruh tu, suruh ni. Ini manusia. Kalau jahat-jahat pada iblis. Iyo, tengok bulan puasa. Tengok bulan puasa macam keadaan. Ibu dan ayah kalian. Bapak ada puasa, sebulan tak puasa, selampau makan apa makan. Kadang-kadang naik kereta, bulan Ramadan siang, kulit rambutan ni campak itu. Dan kau jalan keluar kita nampak kan? Siapa dalam tu kan baru kulit dalam kereta tu. Manusia. Campak kulit rambutan. Dengan pakai McD lah, KFC lah pun campak silakan aja. Dia kata dengan ibu ikut bolu belakang. Kulit durian terlepeh di belakang. Nak beritahu jahil yang maksud di zaman ini. Habis yang cuba bila Allah Rabbi kalau kita fikirkan kejahilan dalam bumi ni kita tak boleh tidur. Sekarang ni kita bukan tidur, bakar boleh. Bakar tidur, waktu tanya. Bakar. Tak fikir bukan taman bola mereka ni. Bakar tidur, tak fikir kalau kita fikirkan bagaimana keadaan zaman jahiliah sekarang ni kita tak ada tu. Fikir bagaimana orang murtad hari-hari, orang buat maksiat hari-hari. Tak ada lagi tu. Rasulullah memikirkan bagaimana keadaan umat di zaman dia. Rasulullah mata dia, Aisyah beritahu, kalau Rasulullah tidur, mata tutup tetapi hati memikirkan bagaimana keadaan umat dia. Jadi kita fikir tak susah kita fikir. Baru tahu macam ni. Fikir tentang anak, bawa anak tu fikir anak kita pun kan. Kita fikir anak kita, solat sembahyang dia semua, aurat kita pun ni. Kalau fikir satu dulu Rasulullah fikir anak ni satu alam. Fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni habis hancur. Muflisin. Boleh tidak nyenyak kita. Kalau kita fikir bagaimana keadaan masalah atau hukumnya Allah Subhanahu wa taala, hati kita tidak akan jadi tentera. Al-akhirat. Kalau kita fikir kita beriman ni akidah kita cantik, ibu dan ayah sekalian tak akan sesat itu. Dan jikalau kita tak fikir benda ni, kita jadi di kalangan orang yang sesat lagi menyesatkan. Sesat lagi menyesatkan. Daripada kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari akhirat, cantik aturan kita hidup dalam bumi Allah Subhanahu wa taala, tengok bagaimana kehidupan kita. Lawas sodik, masuk kubur, dapat jawab soalan, pagi timbangan yaumil mahsyar, dilindungi oleh arasy Allah. Pagi ambil buku dapat tangan kanan, lalu sekian surat sepantas kilat masuk syurga tak apa hisap. Itu yang kita nak. Kehidupan kita yang kekal abadi. Sabar. Sabar. Berakidah. Sabar tuan sikit lagi. Berakidah. Mana tolak tu sabar. Mujahadah. Inilah kita punya alasan nak pergi dengan Allah. Ya Allah, dapat tertidur ya Allah. Sahabat duduk dalam majlis ilmu. Allah beritahu Rasulullah ini apa? Raudatul Jannah. Taman-taman syurga selain pada Ummah Aisyah tu, lokasi Masjid Nabawi, ini di antara Raudatul Jannah. Taman-taman syurga. Duduk kat taman syurga sekarang. Walaupun tak nampak dengan keadaan zahir kita, tapi Rasulullah janji kita hidup dalam keadaan duduk majlis ilmu, duduk dalam keadaan Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Kan seronok ke hati duduk taman syurga. Memang tak nampak bidadari lagi pun ada. Nampak muka orang samud. Tapi hakikat dia, kita duduk dalam keadaan Raudatul Jannah. Lama beritahu, satu gerombongan malaikat dia cari tempat majlis-majlis ilmu. Nampak majlis ilmu duduk. Apabila habis majlis ilmu, kita balik, malaikat pun naik arah Allah, lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, di manakah kamu sebentar tadi ya Allah?
kami sedang duduk dalam majlis ilmu. Hamba-hamba-Mu ya Allah. Wahai malaikat, apa yang dia nak malaikat? Ya Allah, tak ada lain ya Allah, cuma keampunan daripada-Mu. Wahai Allah, wahai malaikat, kamu yang menjadi saksi. Aku ampunkan orang yang di dalam majlis ilmu. Keluar tak gampun dosa, tapi dosa kecil. Ulama dibahas kembali hanya dosa kecil. Dosa besar kita buat apa? Taubatan nasuha. Majlis Miratul Jannah, Raudatul Jannah. Kalau pergi ke Mekah payah sejauh-jauh. Kalau pergi ke Masjid Nabawi, mana pergi Mekah tu nak masuk dekat Raudah tu juga susah. Bekerja orang lintang bukan kerja, buka orang lelaki lah, perempuan tak orang tengok. Buka yang border, yang kain warna putih kalau berasa. Yang kau pergi, buka kain putih tu, dah mata kalau lasik lagi, tak berganjat. Ingat kena kerja apa rupanya? Buat Raudah, termasuk dah ustaz kerja. Bekerja, masuk Raudah tu, memang kerja tak apa. Nantak kau lah, nantak kau. Dalam dah duduk situ bukan bergerak, tak bergerak tu. Tunggulah kita, tak bergerak. Jadi kalau bergerak juga masuk Raudah susah. Orang datang hati-hati gitu. Bodoh yang baik hanya 100-200 orang pakai kapet hijau. Pakai kapet hijau tu dekat Raudah Masjid Nabawi tu. Kalau sembahyang kata itu doa mustajab. Doa paling hijab dengan Allah, doa yang paling aula, paling makbul dekat Raudah. Antaranya di Raudah dapat doa-doa lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai terkeluar darah benda tu. Nak masuk Raudah susah masuk Raudah. Tetapi sekarang Raudah kita masuk ni Allah tak nak berebut. Tak nak berebut pergi Raudah. Ni Raudah. Taman-taman syurga. Nak cerita pasal syurga ni Allah lebih. Dalam syurga penuh dengan keadaan kenikmatan. Tak ada siapa masuk syurga semua dalam keadaan dan sangat gembira kan. Yang umur 70, 80 jadi umur 7 boleh, 6 boleh, 7 boleh kamu. Masuk syurga ni umur apa? Tak ada umur 70 dah. Satu dua hari Rasulullah kan dia gurau, Rasulullah gurau yang betul. Satu hari makcik dia tanya dengan Rasulullah, nenek tu umur 80 dah baru datang. Ya Rasulullah, di dalam syurga yang Allah ada tak aku? Ya Rasulullah, dalam syurga ya Rasulullah ada tak aku? Lepas tu Rasulullah kata, wahai makcik, dalam syurga tak ada aku, semua bunuh-bunuh, semua anak-anak kalau menangis makcik tu, tak kisah-kisah macam budak-budak menangis. Apa Rasulullah jadi pusing bercakap, wahai nenek, dalam syurga Allah orang tua akan jadi muda, senyum nenek tu, lepas. Jadi kat dunia walaupun umur 60-70 tahun, umur lelaki Allah ambil umur Nabi Isa alaihissalam diangkat di langit. Umur berapa? 30 tahun. Besar diambil kepada besarnya Nabi Adam alaihissalam. Dalam kitab itu 3,2,5. Tinggi 70 hasta. Tinggi ya? 70 hasta tinggi. Indah akhlak serupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merdu suara serupa Nabi Daud alaihissalam. Merdu suara Nabi Daud. Allahu akbar. Nabi Daud apabila dia baca kitab Zabur, bumbung terbang berhenti. Bumbung terbang berhenti. Jangan main-main dengan bini anak bini berhenti. Jangan sokong Nabi Daud. Air mengalir berhenti. Angin bertiup berhenti dengan suara Nabi Daud alaihi salam. Seindah wajah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ni banyak cerita. Kisah dengan Zulaikha, terpotong jari-jari wanita melihat keindahan Yusuf alaihi salam. Lelaki perempuan yang bila perempuan macam mana? Jadi ketua para bidadari Allah lawa, tak bidadari terlampau lawa.
terlampau lawa. Dari bidadari itu punya cahaya itu mengatasi cahaya matahari. Kalau rambut bidadari jatuh atas muka bumi Allah, semua manusia kita semua ni akan berguling-guling nak dapatkan sehelai rambut bidadari Allah. Hebat syukur itu Tuhan. Jadi pada tu kita nak berbudkan. Jadi apabila cantik iman akidah kita, amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kehidupan akhirat kita jadi lawa. Itu yang kita nak. Kita sambung lagi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi. Ayat ini serupa macam ayat di atas. Dia punya serupa macam ayat di atas. Bukan timur dan barat, tetapi berkebajikan untuk beriman kepada Allah, hari akhirat, segala malaikat dan segala kitab-kitab dan sekalian nabi. Semua. Ayat Al-Baqarah dengan An-Nisa ni, dia punya terjemahan dia ataupun dia punya huraian dia serupa. Ini nak menunjukkan pentingnya akidah kita dengan Allah, akidah dengan Rasulullah, akidah dengan malaikat hari akhirat, kitab-kitab Allah dan sekalian nabi. Akidah masuk. Tengok muka surat 3 pada. Akidah yang berasaskan keterangan dalil. Akidah seseorang yang berasaskan keterangan dan dalil, sama ada dalil nakli atau dalil akli, ada akidah yang sahih dan sah imannya, dan mereka tidak termasuk dalam fitrah orang yang muqallid, yang dipertikaikan oleh ulama tauhid kesahihan iman mereka. Hadis kita berdalil ada dua, dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli kita sudah maklum, dalil akli dalil daripada Al-Quran dan hadis. Kalau dalil akli, dalil bukti yang didapati mengikut akal fikiran manusia secara mantik dan logik. Ada dua dalil yang boleh pakai. Dalil nakli dan dalil akli. Nakli daripada Al-Quran dan hadis. Akli akal. Akli akal daripada perkataan akli. Makna dia akli, makna dia akal. Makna dia dalil ni petunjuk Al-Quran dan hadis. Dalil makna petunjuk. Dalil Al-Quran dan hadis, dan lagi satu dalil melalui akal. Ilmu akidah atau ilmu tauhid yang berasaskan dalil nakli adalah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akidah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akidah ilmu tauhid dalil nakli ini akidah daripada Nabi dan akidah daripada sahabat-sahabat baginda. Sebab apa? Nabi tidak berkata sesuatu apabila turunnya wahyu. Maknanya Rasulullah tidak keluarkan sesuatu perkataan kecuali sampai daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalil nakli. Banyak kita dengar nakli dan akli. Nakli Al-Quran dan hadis, kalau akli dalil daripada akal. Tauhid sebagai ilmu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya belum wujud lagi. Sekalian pun para ulama Islam sepakat mengatakan bahawa tauhid yang dasar, yang paling utama untuk mengenal Allah dan menjadi pokok di dalam ajaran Islam. Mana ilmu tauhid diperkenalkan zaman Rasulullah, ada lagi ilmu tauhid.
Rasulullah hanya membetulkan akidah sahabat-sahabat Nabi daripada sembah berhala kepada sembah Allah yang satu. Ilmu tauhid tumbuh lama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Semasa hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentarbiyah, mendidik, mengasuh sikap dan watak bertauhid kepada para sahabat di dalam hidup dan kehidupan mereka sehari-hari dengan memohon contoh teladan selaku Rasul yang pribadinya sebagai seorang insan yang hidup bertauhid, dan semangat tauhid ini tertanam di dalam hati seorang yang beriman. Nak gambarkan hebatnya tauhid Nabi. Akidah masuk pegangan, tauhid maksudnya ilmu. Tauhid makna dia adanya ilmu tauhid dalam diri kita, akidah kita tidak terpesong. Faham tak? Adanya ilmu tauhid dalam diri kita, akidah kita tidak terpesong. Akidah ni maksudnya pegangan gitu. Sesuatu pegangan. Jadi apabila dah ada pegangan, perlu ada ilmu. Kita belajar tanpa ilmu, kita dah mengajar tanpa ilmu, kita punya pelajaran jadi sesat. Kalau kita punya pelajaran, kita amalan kita tanpa ilmu jadi sesat. Amalan tanpa zikir dengan Allah jadi lalai. Jadi pentingnya tauhid kita dalam akidah. Makna dia akidah pegangan kita, tauhid ialah ilmu kita. Dengan adanya tauhid tidak terpesonglah kita punya akidah. Faham tak? Boleh tak beza antara akidah dengan tauhid? Dalam kitab diberitahu akidah tauhid bodoh yang sama. Jangan kamu makna dia memerlukan satu sama lain. Tak ada akidah dah ada tapi ilmu tauhid tak ada. Jadi mudah untuk akidah dipesongkan. Jadi tauhid ini satu ilmu. Ya Rasulullah SAW dia didik sahabat. Tengok sahabat jadi hebat macam tu. Tengok guru siapa? Nabi. Nabi guru. Sahabat sembahyang nampak Nabi. Nabi bagi kuliah depan sahabat tu sini. Kita sekarang ni Nabi ada depan kita tak ada. Itu sahabat Rasulullah beritahu, aku rindu kepada saudara mara aku. Lalu sahabat beritahu, wahai Rasulullah, tidakkah kami semua ni saudara mara kamu wahai Rasulullah? Rasulullah jawab apa? Wahai kalian semua ni bukan saudara mara aku, kalian semua sahabat-sahabat aku. Saya apa saudara mara ya Rasulullah? Orang yang hidup di akhir zaman, beramal dengan sunnah aku tetapi tidak melihat. Rasulullah mengaku yang kita ni saudara mara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sembahyang nampak Nabi tak? Kita nampak Nabi angkat Nabi takut ihram Allahu akbar tak nampak. Kita nampak Nabi itu tutup aurat, bagaimana keadaan tutup aurat tak nampak. Nampak kau bagaimana Rasulullah berpuasa tak nampak. Sahabat depan mata Rasulullah ajak depan mata sembahyang, puasa, zakat, Baitullahil Haram, kita haji wa umrah, nampak ke Nabi? Tak nampak. Kita nampak Nabi tawaf, tak nampak. Nampak Nabi sa'i, tak nampak. Nampak Nabi pakai ihram, tak nampak. Nampak Nabi tahlil macam mana, tak nampak. Tetapi kita boleh buat dengan keadaan orang yang tak kita nampak. Itu sebab Rasulullah, aku rindu kepada saudara mara aku. Siapa saudara mara Rasulullah? Kita semualah hidup di umat akhir zaman, hidup dalam keadaan beramal tak lihat Nabi. Beramal tak lihat Nabi. Itu sebablah apabila Jibril alaihi salam bersyukur dengan Allah, Jibril beribadat 1 rakaat 20,000 tahun. Jibril sembahyang bersyukur pada Allah dengan kejadian dia 1 rakaat 20,000 tahun. Allah beritahu Jibril, wahai Jibril alaihi salam, sembahyang kamu ni 20 tahun 1 rakaat ni lebih baik lagi sembahyang sunat umat akhir zaman 2 rakaat salat yang lalai. Lebih baik pada salat Jibril yang 1 rakaat 20,000 tahun. Sebab ibadat tak nampak Nabi. Semua kita ikut daripada ajaran-ajaran Nabi dalam hadis, dalam Al-Quran. Anak diajar oleh tuan-tuan guru. Baginya semayang tu semayang rukuk macam mana, sujud macam mana, nak syahadah macam mana, tasyahud macam mana, iftitah macam mana, Fatihah macam mana. Kita tahu tak Nabi baca Fatihah kat telinga kita? Tak tahu tak? Kita tengok Rasulullah sujud, tak tengok. Kita tengok Rasulullah rukuk, tak.
sabarlah Rasulullah, aku rindu dengan saudara keluarga. Jadi Nabi rindu. Kita rindu Nabi. Tanya diri kita, hadirat sekalian, kita ni rindu tak dengan Nabi kita? Pernah tak terdetik ke hati kita meleleh air mata kita mengenangkan keadaan Nabi kita memperjuangkan agama kita sekarang? Itu sebablah kita ni ulama beritahu, kita ni Islam keturunan, bukan Islam mujahadah. Moyang kita Islam, atuk kita Islam, amak ayah kita Islam, lahir kita seorang Islam. Tetapi sahabat daripada orang yang jahil dengan Allah, yang sembah berhala, Islam di zaman Islam kadang mujahadah, disiksa. Tahu orang Islam pada siksa dengan orang kafir Quraisy. Sebagaimana kita dengar cerita-cerita ulama, Yasa, Hazrat Yasir, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Bilal bin Rabah, Abu Hurairah itu tuan digelar bapak kucing. Abu Hurairah ni antara orang As-Suffah. As-Suffah makna dia tak ada sampai tinggal di masjid. Satu hari Abu Hurairah terguling-guling ke tanah, terguling-guling. Orang ingat terguling-guling sebab penasaran, bukan penasaran, menahan lapar. Dalam keadaan Islam ditindas sampai kan orang Islam bayi mati dalam keadaan dukungan, bayi mati dalam pelukan ibunya. Susahnya orang Islam masa itu namanya Islam mujahadah. Terasa nak dapat iman, terasa nak dapat akidah, percaya kepada Allah, mentauhidkan Allah, terasa. Sebagaimana disiksa Yasir, Sumayyah, disulur daripada kemaluan, pambul pakai mulut. Depan-depan mata nampak sahabat dan sahabiah disiksa oleh orang Quraisy. Tapi kita sekarang tak terasa bagaimana susahnya agama. Kita tak terasa bagaimana kita dapat daripada keturunan kita. Ada apa? Free. Tak runsing dalam akal kita, tak runsing dalam hati kita. Islam kita. Tak bersyukur dengan keadaan Islam. Itu ulama itu umat akhir zaman ni Islam keturunan. Waktu Islam keturunan kita bukan Islam mujahadah. Kalau kita Islam mujahadah, kita hari-hari menangis memikirkan keadaan agama kita dipermainkan. Kita bersyukur pada Allah sebab kita boleh ibadat lagi walaupun Nabi Hindu Nabi. Allahu Akbar. Semua ni insya-Allah Ustaz rasa tak pernah tengok. Seorang tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abbas radhiyallahu anhu bagi tahu, apabila aku tengok Nabi, aku tengok bulan. Aku tengok bulan, aku tengok Nabi. Indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Handsome Nabi. Nabi orang yang paling handsome, orang yang paling lawa di zaman dia. Nabi itu orang yang paling lawa, orang yang paling hebat di zaman dia. Nabi tak benci. Mana ada benci? Kalau tak watak Nabi hebat, warning lobek, mata lagi. Sebab apa? Rasulullah wakil Allah. Kalau wakil Allah terbaik muslim. Tak ada cacat celah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dah pilih para anbiya daripada lahirnya lagi. Wakil Allah semua Nabi, mana ada Nabi yang jadi keadaan yang buruk laut ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hebat. Kalau mandi Nabi dada dengan paut Nabi ni hadis sekalian, dada dengan paut Nabi jatuh. Kalau mandi luncus air sampai ke bawah. Kalau kita sangkut air ke bawah. Rasulullah mandi luncus air sampai ke bawah. Zaman sekarang kita mandi tersangkut air ke mana? Ke bawah. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil untuk petunjuk. Okay, sambung sikit lagi. Dari dorongan semangat tauhid inilah Islam berkembang ke segenap pelosok dunia, dan umat Islam telah berjaya menundukkan kuasa-kuasa besar ketika itu seperti Parsi di timur dan Romawi di barat, dan umat Islam mendapat
kesempatan mempelajari dan menimba ilmu mereka. Oleh itu semua buku yang mereka temui di setiap perpustakaan lama di negeri-negeri Parsi, Yunani dan lain-lainnya mereka terjemahkan. Habis tauhid yang hebat, habis semua pasal barat dijajah oleh orang Islam. Di zaman Umar Al-Khattab 1/3 dunia di bawah tapak kaki orang Islam. Kat Spanyol sekarang ni yang bawa agama di Spanyol nama dia Tariq bin Ziyad. Di China Sa'ad bin Abi Waqqas. Di India Muhammad bin Qasim. Sa'ad bin Abi Waqqas dia punya kubur dekat Canton, China. Tariq bin Ziyad kubur dia dekat mana? Dekat Cordoba, dekat Andalusia. Bukan Andalusia travel tu. Andalusia dekat mana? Dekat negeri Spanyol. Yang menang Piala Dunia tu kan, yang kita bertambah tu kan, itu negara yang pernah dijajah oleh orang Islam. Sekarang ni habis Masjid Cordoba, tak jadi masjid lagi, jadi museum. Tariq bin Ziyad beritahu apa? Masuk sampai dekat Spanyol, wahai orang-orang Islam, belakang laut depan musuh, nak lari mana? Belakang laut depan musuh, nak lari mana? Hanya dua yang ada, syahid atau kita menang dalam peperangan. Tariq bin Ziyad, panglima Islam yang memimpin tentera Islam pergi ke mana? Pergi ke Spanyol. Apa Tariq bin Ziyad buat? Bakar kapal. Semua buat balik-balik. Masa tu diberitakan 1 Syawal. Allah. 1 Syawal apa? Anak-anak main bunga api bagio dengan baju omak, bagio dengan baju songket yang keliling Nabi. Mau pasang muli orang Islam masa tu kat mana? Tengah peperangan. Tariq bin Ziyad 1 Syawal pergi mana? Pergi Spanyol. Bakar kapal, tak boleh balik. Dua, harta rampasan perang Islam tersebar di Spanyol ataupun kita gugur syahid. Tariq bin Ziyad punya perkataan. Hebat tauhid, hebat sahabat. Sampaikan Allah bagi tak ada kaum lebih hebat daripada kaum sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tak ada manusia yang paling hebat di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Itulah kaum, itulah manusia di zaman sahabat, manusia paling hebat. Tak ada main-main sahabat. Sampaikan musuh tak berani dengan sahabat. Lagi-lagi Umar Al-Khattab, hebat Umar ni tuan-tuan. Punya janggut Umar ni. Kalau Umar menangis, Umar menangis pula. Kalau anak-anak menangis, ibu-ibu semua takut dengan tular dengan ini. Tetapi di zaman Umar, anak menangis, apabila sobok nama Umar berhenti main. Budak tengah main nampak Umar berhenti main. Ada riwayat bagi tahu, apabila Umar jalan satu jalan, iblis tak berani lagi. Sebab apa? Hebatnya akidah Umar Al-Khattab. Sehingga kalau Rasulullah beritahu, kalau ada Nabi selepas aku, kamulah yang layak menjadi Nabi, wahai Umar Al-Khattab. Bawa Islam satu dunia, Rom dan Parsi. Dia usaha atas harta dia tu ribu-ribu tahun. Daripada keturunan ke keturunan, datang Umar Al-Khattab, habis semua harta dengan crown raja yang memang Kaisar dan Kisra. Kalau Kaisar, raja kepada Romawi nama dia. Tapi kalau Kisra, raja kepada Parsi. Kaisar dengan Kirsa, habis kerajaan runtuh. Sebab apa? Hebatnya akidah sahabat radhiyallahu anhu. Hebat kata dunia kat Cina. Okey, jumlah orang Cina untuk pengetahuan ada 2 bilion. Tengok dalam internet juga, jumlah manusia di China ada 2 bilion saja ke situ. Orang Islam di China tu ada 27 juta. Sama penduduk orang Malaysia. Siapa punya pembawaan? Sa'ad bin Abi Waqqas. Di India, di negeri-negeri Hindustan, India, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, ada tan Turkmenistan, ada tan belakang itu, semua buat fikiran daripada Muhammad bin Qasim. Mana asal Muhammad bin Qasim? Asal orang Taif.
Kubur Muhammad bin Qasim ke mana? Ke India. Tengok, sahabat bertebaran satu dunia. Ulama beritahu hanya 10,000 kubur sahabat di tanah Hijaz. Lagi 114,000 bertebaran di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Di Jordan, di mana-mana bumi semua ada kubur sahabat radhiyallahu anhu. Sampailah ke mana? Tersebar di Islam di Malaysia. Rasulullah pergi Malaysia ke? Tak pergi. Rasulullah hanya Mekah dan Madinah 23 tahun. Kerja Nabi sambung pada para sahabat sampailah ke topik itu ni. Dapat lagi kenikmatan Islam. InsyaAllah saya rasa setakat ni kita punya pelajaran kita.